أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat yang masuk, sedikit yang saya ambil masa kesempatan sedikit saja pagi ini kepada mana yang ada dan ini mendengar. Okey, ini kebetulan hujan, jadi saya tidak nak boleh lama dan online. Material medical rare saya buat petang ini ataupun pagi esok. Saya cuma nak info status. Sebenarnya saya itu ada rancangan hendak ke kilang Air Eda, yang mana kebetulan time hendak pergi hari itu pihak yang berkenaan berada di Makkah menunaikan umrah. Tapi saya ingatkan dia kontak balik, rupanya tak ada kontak. So pada Pak Teh ni bekas student kita yang ingin bantu untuk membawa saya jalan-jalan ke sana. Saya kurang pastilah sama ada akan ditunda lagi ataupun boleh on. Tapi kalau saya dapat kontak, insya-Allah saya booking tiket saya booking tiket untuk ke sana. Okey, buku satu, mungkin orang tertanya-tanya juga mengenai buku yang saya kata. Saya sudah submit proposal pada Dewan Bahasa dan Pustaka. Apabila diminta buat rombakan besar-besaran, salah satu syarat dia sebut rombakan besar-besaran kepada buku pengantar falsafah perubatan homeopati. Walaupun akan disisipkan naskah Dr. Burhanuddin, namun dia nak sesuatu yang baru. Jadi saya mendapat idea itu. Idea ini, bila saya peroleh idea ini, maknanya dia cancel perjumpaan hanya selepas saya siap semua bab berkenaan lah, supaya diketahui kontennya, barulah saya boleh submit. So itu kedudukannya. Dan saya nak maklumkan buku terbaru ini, jika ia keluar, sama ada keluar dengan DBP kalau sempat submit tahun ini ataupun saya terbitkan sendiri tahun hadapan, adalah buku yang satu buku introduction yang berbeza. Ini satu buku introduction yang berbeza daripada apa yang pernah kita terbitkan sebelumnya. Umpamanya, bab pertama kita keluar daripada kaedah Dr. Burhanuddin yang memperkenalkan tentang bomoh, pawang dan sebagainya, yang cuba menyelesaikan masalah manusia yang sakit, diberi pengertian sakit dan sihat. Kemudian, ya memang bila seseorang ataupun sesiapa yang sakit dalam satu mana-mana satu culture ataupun budaya, mana pelbagai cara dicari untuk diberikan kesembuhan. Termasuklah bomoh, pawang, tabib dan sebagainya, sama ada mereka menggunakan sihir, menggunakan jampi serapah ataupun menggunakan akar-akar kayu. Dan umumnya akar-akar kayu ataupun herba lah yang paling banyak digunakan sejak tamadun manusia. So saya mengambil pendekatan yang berbeza apabila disaran kepada saya untuk membuat rombakan. Maka kita lebih kepada berasaskan fakta. Bila berasaskan fakta, maka saya akan bawa masukkan sejarah perubatan daripada zaman manusia purba sehingga ke zaman Egypt, zaman Mesir purba, zaman India purba, zaman Cina, tamadun Cina purba, sehingga membawa kepada zaman Greek, kemudian zaman tamadun Islam dan Arab, dan akhirnya keluar daripada zaman kegelapan dan
bertemu dengan Dr. Haniman. Saya ingat dalam kelas saya ada bawa sedikit cerita mengenai hal-hal tersebut. Terutamanya mereka yang memasuki kuliah di bahagian-bahagian akhir ataupun dalam kuliah yang kedua terakhir kata silap saya sebut sikit panjang mengenai keadaan status perubatan pada abad ke-17 dan 18. Jadi sudah 3/4 daripada penulisan itu sudah siap. Jadi kita beri gambaran sejarah perubatan seperti yang saya ceritakan dalam buku Penawar Homeopati Pilihan, di mana ada sejarah perubatan herba di situ yang merangkumi semua tamadun sehingga dipertemukan dengan homeopati. Cuma bila kita bercakap hendak menceritakan mengenai sistem perubatan homeopati, ini satu perkara yang perlu dijelaskan. Buku falsafah, pengantar falsafah perubatan homeopati Dr. Burhanuddin ini, sebenarnya saya maklum pada Dewan Bahasa dan Pustaka, tajuk ini menggambarkan falsafah, tetapi di dalamnya bukanlah sangat, bukan kesemuanya berkaitan dengan falsafah. Ada yang berkaitan dengan Dr. Samuel Hahnemann pun, sejarah dimasuk dalam situ. Ada berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik pun, ya, sifilis, SORA, psikosis, tiga-tiga tu ada dalam buku ini. Ada kaedah juga dalam membuat interview, sedikit banyak diceritakan di dalam buku tersebut. Ia merangkumi, so saya beritahu kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, buku tersebut sebenarnya pada hakikatnya bukan berkaitan dengan falsafah semata-mata. Jika kita hendak menerbitkan buku, tambah-tambah jika saya perlu membuat perubahan, maka kita akan terpaksa menukar tajuknya menjadi contohnya mengenali perubatan homeopati. Jadi kita ceritakan ke semua. Jadi itu tanggapan saya yang saya maklumkan semalam pada Dewan Bahasa dan Pustaka. Lepas tu sama ada nak sisip buku falsafah Dr. Burhanuddin ataupun tidak. Itu persoalan kedua. Yang pentingnya intipatinya. Kalau intipatinya seperti buku falsafah, ia masih tidak semata-mata falsafah di situ. Dan saya juga merancangkan bila kita buat penulisan, kita nampak seperti menerangkan mengenai sistem perubatan seperti buku perubatan homeopati atau perubatan homeopati teori dan praktis. Tetapi kita boleh menyusun bab-bab yang berbeza seperti yang Dr. Burhanuddin sendiri buat, dan kita juga boleh masukkan penceritaan yang berbeza. Dan salah satunya ialah mengenai sejarah perubatan sepanjang zaman. So, maknanya pengenalan pada buku tersebut berbeza daripada pengenalan sebelum bab 1 yang ada dalam buku perubatan homeopati, teori dan praktis. Ia mengikuti jalur yang sama. Okey. Dari segi proses memperkenalkan itu sama, tetapi ceritanya berbeza. Kalau cerita Burhanuddin itu adalah secara umum tanpa merujuk mana-mana tamadun. Ia lebih banyak merujuk pada tamadun Melayu, sudah pasti. Tapi kita buat penceritaan ini, kita akan menelurusi mungkin 1 perenggan, 2 perenggan untuk setiap tamadun. Dan semalam saya di peringkat menyelesaikan keadaan tamadun Greek. Okay, di zaman bila disebut mengenai Aesculapius, mengenai Galen, mengenai Hippocrates. Itu kita tak sebut Socrates kita ada sebut dalam buku Penawar Homeopati Pilihan. Bagaimana satu bahan herba telah digunakan untuk mematikan Socrates. Itu disebut dalam buku Penawar Homeopati Pilihan. Tapi kita tidak fokuslah mengenai penggunaan herba khusus seperti yang berlaku itu. Tapi boleh buat story.
Itu satu pengenalan ataupun kita tambah sebagai sejarah ataupun kita sebut perkembangan perubatan dari zaman ke zaman. So, ini menjadikan buku yang kita rancang untuk buat ini satu buku yang berbeza daripada buku-buku yang telah kita terbitkan dahulu, sebab idea mengenai perkara ini belum ada pada masa itu. So, insya-Allah buku terbaru. Jadi bila saya tengok buku terbaru yang berbeza dan perlu diterbitkan segera, saya tidak saya tidak mengharap sangat. Memang baguslah kalau DBP menerbitkannya, sebab dia akan menjadi lebih luas. Tapi sekiranya ia lambat, dan saya selalunya tidak gemar dengan proses yang lambat dalam penerbitan. Jika berlaku kelambatan, saya akan terbitkan sendiri. Walaupun ia tidak meluas, tetapi ada rakan-rakan kita yang membelinya. Lagipun saya juga merancang untuk mengadakan pameran solo. Pameran solo maknanya kita boleh war-warkan untuk datang kepada satu pameran buku hanya berkaitan homeopati sahaja. Ataupun kita pergi dari universiti sekiranya ada kemampuan, ada kesihatan. Kita boleh pergi ke 1-2 universiti dan kita minta izin untuk membuat pameran dan boleh jemput sahabat atau sesiapa sahaja siswa universiti berkenaan ataupun yang lain-lainnya untuk hadir. Itu tidak masalah. Yang dekat-dekat lah, sekitar Bangi ke, sekitar Nilai ke, boleh. Itu yang ada dalam fikiran saya lah. Sekiranya kita terbit sendiri, maknanya itulah yang akan kita buat. Kita boleh promo lah pada masa itu. Promo dengan super promo. Bukan seperti promo yang lepas-lepas. Mungkin kita boleh seperti promo di BP, memberi diskaun sehingga 40%. Kita boleh buat begitu. Okey, so idea buku baru ini, dia tidak akan menceritakan mengenai sejarah perubatan homeopati dunia, sejarah perubatan homeopati Malaysia. Tapi dia akan berfokus. Kita akan masuk katakan sejarah mengenai Dr. Hahnemann. Kita akan cerita mengenai Dr. Hahnemann secara yang berbeza. Dan tentulah yang paling menarik ialah daripada bahan kuliah, yang mana saya mempunyai rujukan yang banyak di situ. Dan sebahagiannya saya terjemahkan daripada artikel-artikel yang ada yang ditulis oleh penulis-penulis yang hebat mengenai Dr. Hahnemann. Iaitu yang saya masukkan di dalam sebagai bahan kuliah. Sebab itu bahan kuliah saya berbeza daripada buku-buku yang kita terbitkan. Ia lebih luas. Lebih umpamanya tentang simptom-simptom yang dialami oleh Dr. Samuel Hahnemann apabila dia membuat uji bukti ke atas sincona. Dalam buku-buku yang telah kita terbitkan, kita hanya cerita mengenai 5 simptom. 5 simptom. Tapi kalau kita ambil petikan daripada kenyataan Dr. Samuel Hahnemann, umpamanya kita boleh masukkan ke semua 8 simptom apa yang dilahirkan oleh Dr. Hahnemann secara verbal. Kita boleh masuk. Maknanya, kerana mungkin dia juga kepada penceritaan yang lebih detail mengenai Dr. Hahnemann. Yang dulu, sebab kita ceritanya panjang sejak dari zaman Dr. Hahnemann, kita bawa kepada sehingga ke akhir hayat beliau. Kemudian kita cerita dalam teori dan praktis, kita cerita mengenai perkembangan homeopati di Amerika, di UK, kemudian India, Malaysia dan seterusnya, dan kita fokus pada perkembangan Malaysia. Tapi bila kita fokus kepada individu seperti Samuel Hahnemann, maknanya kita fokus mengenai detail pelajaran di situ. Umpamanya bila terdapat perkuatan kuasa ataupun potentization, iaitu hampir kepada abad 18 Masihi, iaitu pada tahun 1798 atau 99. Dan ini tidak diceritakan di dalam buku. Itu kita ada dalam kuliah tapi tidak ada dalam buku. Sebab kita nak beri detail. Mungkin
Sebagaimana yang saya maklumkan juga, sekarang saya sudah buat kuliah satu page ataupun satu grup gitu pada bulan Januari 2023. Grup itu saya rakam sendiri dalam grup live, maknanya siapa ingin mengikuti rakamannya boleh terus masuk dalam grup itu dengan membuat bayaran sama dengan orang-orang yang telah mengikuti kuliah berkenaan sebulan yang lepas. Tapi syaratnya dia kena bayar juga kepada PPHM lah. So bayarannya sama, 300, separuh ke PPHM, separuh kena bagi pada facilitator lah. So itulah asalnya, itu bahan di dalamnya. Dan itulah yang hendak kita masukkan dalam buku terbaru. Kita akan detailkan bahagian perkembangan homeopati di situ, yang mana memberi impact. Contoh itu adalah memberi impact. Contoh simptom-simptom yang dialami oleh Dr. Hahnemann secara lebih mendetail. Impact daripada first proving. Itu jarang dicerita. Apakah impact daripada first proving? Kemudian mengenai keadaan Dr. Hahnemann, dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat sampai setiap tahun sekali atau 2 kali dia berpindah. Dan bagaimanakah dia menjalankan proving? Dan proving itu pula ada satu tajuk khusus dalam buku Dr. Burhanuddin mengenai uji bukti. So proving itu boleh dibuat satu bab berkaitan dengan proving sahaja, itu sejarah provingnya. Boleh. Dan perkembangan Dr. Hahnemann ini, penemuan dan pengamalan dia hanya berlaku beberapa tahun tanpa memperkenalkan apa itu perubatan homeopati. Dan dalam proses berjalan itu tanpa mengenal apa itu homeopati. Sebab Dr. Hahnemann tidak pernah menceritakannya dalam tempoh 10 tahun beliau mengamalkannya. Kaedah sistem rawatan yang baru itu harus dinamakan homeopati. Tidak diceritakan. Tetapi beliau telah membuat proses untuk memperkecilkan dos. Membuat proses itu. Dan kita belajar daripada sejarah juga. Dr. Hahnemann pertama kali menggunakan dos terkecil itu ialah dalam rawatan demam scarlet, lebih kurang tahun 1799 atau 1800 Masihi. So data ini tidak ada secara detail dalam buku-buku sebelumnya. So inilah apabila DBP memaklumkan kepada saya harus membuat rombakan besar-besaran. Jadi itulah yang terfikir, yang datang kepada idea saya apa yang perlu saya masukkan. So kita akan kembangkan dalam sejarah Dr. Hahnemann dan kita perkecilkan skop penceritaan yang panjang mengenai sejarah perubatan homeopati secara menyeluruh. Kita fokus. Begitu juga bila kita nak cerita mengenai Dr. Burhanuddin, kita boleh ambil di situ satu topik khas Dr. Burhanuddin, tetapi tidak cerita sejarah sepanjang diperkenalkan homeopati di Malaysia sehingga ke zaman yang baru, perubahan sehingga ada KKM semua itu. Kita dah cerita dalam buku teori dan praktis, perubatan homeopati teori dan praktis. Kita fokus hanya pada Dr. Burhanuddin. Umpamanya bila kita fokus, kita boleh ceritakan apakah sumbangan-sumbangan Dr. Burhanuddin. Pastilah ia berbeza dengan sumbangan-sumbangan Dr. Hahnemann. Dr. Hahnemann adalah seorang saintis. Dr. Hahnemann adalah seorang mempunyai latar belakang seorang doktor. Dan dia mempunyai sejarah pengamalannya. Sejarah memperkenalkan kaedah proving. Sejarah mempertingkatkan potensi, sejarah menambah baik amalan penggunaan
remedi berpotensi yang boleh mengurangkan apa yang kita sebut aggravation. Okay. Itu sumbangan Dr. Haniman. Banyak sumbangannya adalah ciptaan-ciptaan baru. Itu belum cerita mengenai sumbangan dari segi buku-buku. Tapi Dr. Burhanuddin juga, kita boleh fokus dia sebab dia adalah satu tokoh yang berbeza dengan tokoh-tokoh yang cerita kemudian tu. Banyaklah kita boleh cerita mengenai apa ni, aktiviti keusahawanan Dr. Aziza. Kita boleh cerita mengenai apa yang Dr. Dali buat, dan Muhammad Nordin apa yang dia buat. Tapi tidak sama dengan Dr. Burhanuddin. Sebab itu Dr. Burhanuddin ini kita boleh beri fokus kepada sejarah beliau dan kita boleh buat rumus di situ bahawa Dr. Burhanuddin ini telah memberi sumbangan dari segi pembentukan, dari segi pendidikan, teks kuliah, rujukan teks, sarana rujukan teks, dari segi pembelajaran dan pengajaran, dari segi dari segi karya, dari segi perjuangan, banyak aspek yang beliau memberi sumbangan di situ. Kita highlight apakah kesan-kesan daripada kehadiran beliau dalam memperkenalkan homeopati. Dan sampai sekarang saya tidak dengar orang lain bercerita mengenai karya-karya Dr. Burhanuddin. Saya ingat yang mencerita mengenai impak dari segi karya Dr. Burhanuddin hanya ada dalam buku saya. Ada orang lain bercerita dengan mengenai Dr. Burhanuddin. Umum. Bila kita minta senarai buku ataupun karya Dr. Burhanuddin, tak ada yang boleh diberi secara ringkas. Dalam 2 ataupun 3 buku tulisan saya, ada dalam buku teori dan praktis, kita jelaskan. Dr. Burhanuddin pernah menulis buku Falsafat Perubatan Homeopati, pernah menulis buku Biochemistry, pernah menulis buku Materia Medica. Cuma sekarang ni kita tidak dapat miliki sebab orang-orang yang menyimpannya dia masing-masing sorot. Masing-masing sorot dalam bilik kebal dia. Kita tak dapat. So, apa yang saya terbit dalam Falsafat Perubatan Homeopati, itu saja yang sahabat-sahabat semua dapat. Yang lain semua ada dalam bilik kebal murid-murid dan bekas pelajar-pelajar kepada murid Dr. Burhanuddin. Mereka menyimpannya dalam bilik kebal. Ada. Sebab itulah benda ni sepatutnya dikeluarkan. Dan wallahualam, kita tak tahu sama ada benda ni ada dengan waris Dr. Burhanuddin, anak dan cucunya pun. Kita pun tidak tahu sebab tidak pernah ada cerita yang mensejarahkan sumbangan Dr. Burhanuddin dalam bidang homeopati, melainkan dalam sejarah buku-buku, majalah-majalah persatuan yang diasaskannya, dan juga dalam buku yang saya terbitkan. Itulah. Dan saya merancang, Puan Nurliza, kalau dia masuk nanti saya akan mintalah satu masa, saya nak minta satu masa untuk saya pergi ke pejabat Persatuan Perubatan Homeopati untuk saya lihat, jenguk tulisan-tulisan yang awal. Tulisan-tulisan yang awal berkaitan mungkin sumbangan Dr. Burhanuddin lagi banyak di situ. Tahun-tahun 60-an kita belum akses lagi. Tahun-tahun 70-an yang saya guna tu ialah tahun 80-an. Tahun 86 ada 2 majalah perubatan homeopati yang memuatkan lebih kurang 2 atau 3 artikel Dr. Burhanuddin. Itu yang banyak saya rujuk. Mungkin ada lagi tulisan-tulisan Burhanuddin yang lagi awal. Ada yang mungkin dalam majalah persatuan yang awal. Saya yakin ada. Sekurang-kurangnya dalam 1 tahun. Kata tahun 81 ke 82. Mungkin ada diulang.
diulang cetak di situ. Itu hanya kita perlu ni. Sebab saya tak nampak hasil-hasil karya ini dikeluar atau diterbitkan dalam majalah atau buku-buku. Saya merancang. So, nanti bila saya free, saya akan kontak Puan Nurliza untuk melihat lebih jauh tulisan-tulisan Dr. Burhanuddin mengenai homeopati. Kita dapat semua. Buku yang saya sebut tu 3. Apakah dia ada buku lain? Yang kedua, tulisan dia selain daripada majalah tersebut, apakah lagi yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin? Saya mempopularkan apa yang pernah dipopularkan oleh majalah Persatuan dahulu mengenai kecantikan wanita yang disebut oleh Dr. Burhanuddin. Ya, mengenai sejarah perubatan homeopati yang sebahagiannya saya kutip masukkan dalam buku perubatan homeopati dahulu. Kemudian biochemistry saya ambil ringkasannya sahaja. Dia ada ringkasan biochemistry Dr. Burhanuddin ni. Dia ada satu cerita mengenai biochemistry yang detail. Kemudian dia ada setiap belakang nama remedi itu ringkasan-ringkasan dia. Saya masukkan ringkasan-ringkasan dia dalam kuliah biokimia. Okay. Kita ambil situ. Dan memang ringkasannya padat. Tapi ceritanya yang panjang itu saya tak boleh nak sampaikan. Nak terbit pun tak boleh sebab bahan yang ada dengan saya adalah salinan fotostat yang tepinya rosak. Bila dia rosak, kita tak boleh nak agak. Ada setengah kita boleh agak, ada setengahnya kita tidak boleh agak apakah perkataan tu. So dia tidak jadi asli. Itu sebab saya pun tidak menulis semula. Dan untuk menulis semula keseluruhan biokimia Dr. Burhanuddin itu pun adalah memakan masa juga sebab banyak dengan tulisannya yang halus-halus kecil-kecil. Itu satu perkara. Ini satu isu. Okey, itu maknanya konten buku berkenaan kita boleh buat begitu. Kita boleh asingkan. Sebab apa? Dalam buku Dr. Burhanuddin Falsafah Perubatan Homeopati itu dia asing-asingkan. Satu tajuk untuk sora, satu tajuk untuk sifilis, satu tajuk untuk psikosis, satu tajuk untuk arah kesembuhan. So masing-masing satu tajuk. Sebab itu buku Falsafah Dr. Burhanuddin ada 21 topik. 21 bab. Yang mana kalau kita susun, kita boleh pendekkan dia menjadi, saya lihat dalam sekitar 10 atau 11 bab sahaja. Kita boleh gabung jalin semula. Sebab dia nampak terpisah. Tetapi seperti apa yang saya ceritakan dalam buku intro saya itu, dia sebenarnya hakikatnya sama. Cuma kita meletakkan bawah falsafah perubatan homeopati itu mesti ada prinsip law of stimulus atau prinsip keserupaan ataupun undang-undang seraksi yang disebut oleh Dr. Burhanuddin. Kemudian dia ada the law of single remedy, undang-undang satu remedy. Kemudian dia ada the law of infinitesimal dose, iaitu undang-undang dos infinitesimal ataupun dos terkecil. Itu 3 prinsip yang asas. Kemudian dia ada teori arah kesembuhan. Kita masuk di situ, satu bab, Dr. Burhanuddin menceritakannya dalam 4 bab. Okey. So, itulah apa yang kita boleh bawa sebenarnya, konten dalam ilmu perubatan homeopati. Mungkin saya lihat juga keperluan kepada penceritaan begini yang berbeza. Sebab buku perubatan homeopati dengan perubatan homeopati teori dan praktis, kita extend buku itu menjadi besar, tebal, kemudian kita masukkan dengan gambar-gambar yang berwarna-warni lagi. Kemudian kita tambah dengan isu semasa, isu masalah pandemik COVID-19. Kita tambah dengan isu mengenai vaksin. Itu yang kita tambah. Kemudian di hujung kita masih masuk homeopati dan Islam, yang mana kita petik secara keseluruhannya tambah baik sedikit sahaja ke dalam buku yang baru. Bila kita buat rombakan
seperti yang disebut oleh DBP itu. Maknanya kita akan cerita itu di dalam satu cerita Dr. Burhanuddin. Dr. Burhanuddin mengenai umpamanya teori lalat masuk dalam makanan air kita. Dalam cerita Dr. Burhanuddin pun ada. Cuma kita masuk situ dalam homeopati dan Islam. Tetapi dalam sejarah yang dituliskan, dalam falsafah yang dituliskan oleh Dr. Burhanuddin, ada juga dia ambil. Tidaklah sedetail yang kita ceritakan, tetapi dia ada membawa isu hubungannya dengan agama di dalam buku falsafah perubatan homeopati. So, perkara tersebut kita boleh muat di dalam tajuk. Mungkin boleh buat satu bab lah, sebab utama dalam homeopati ialah teori mengenai serupa dengan yang serupa menyembuhkan. Serupa dengan serupa menyembuhkan. Apa yang kita sebut sebagai, ada bahasa Jawa situ yang disebut oleh Berempas Jawa ke man corpore, apa benda yang disebut situ ada dalam buku ini. Saya tertarik juga bila kadang-kadang kan kita tengok balik tengok balik ini sebab apa bahasa kita belajar bahasa ni. Dr. Burhanuddin okay. Saya baru tengok semalam. Bila saya kaji-kaji balik, saya tengok semalam disebut sebab dia menarik ni, sebab bahasa Jawa yang dimasuk ni, bahasa Jawa ke Minang. Dr. Burhanuddin ya, asalnya daripada Minangkabau, kata silap saya, kita baca sejarah dia daripada Minangkabau, tapi dia bawa masuk ini, apakah yang disebutnya, tulisan besar tu ada di situ. Mana boleh hilang. Itu okey, disebut sini man sana corpore sano. Disebut berkaitan dengan apa ni? Bila mencerita tentang konsep sihat dan sakit. Man sana corpore sano, akal yang sejahtera pada tubuh yang sejahtera. Itu petikan contohlah yang disebut oleh Dr. Burhanuddin. Dan Dr. Burhanuddin menceritakan mengenai ayat syifa yang membawa erti penyembuhan atau pengubatan itu ternukil di dalam seluruh surah-surah. Al-Isra 82. Sahabat kalau baca buku ni, ini yang disebut oleh Dr. Burhanuddin. Ada ayat dalam ayat surah Al-Isra 82, At-Taubah ayat 15, Yunus 57, An-Nahlu ayat 69, Asy-Syu'ara ayat 80, Fussilat ayat 44. Itu disebut 6 ayat syifa, ayat mengenai kesembuhan yang ada di dalam Al-Quran. So, kaitan Dr. Burhanuddin dengan isu-isu agama, tentulah yang pertamanya dia cerita mengenai roh. Sebab itu kita bicara mengenai kuasa hayat. Kemudian dia juga cerita mengenai kesembuhan yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini satu hal yang menarik sebenarnya. Nak kena kupas lebih dalam lagi. Mungkin kita boleh bawa masuk ayat-ayat di situ. Macam ustaz-ustaz bawa masuk banyak dalam buku-buku agama, kesihatan dan agama dan Islam. So ini juga satu isu yang kita seharusnya membedah apa yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin dan kita kembangkan. Okay. Ini maknanya tak perlu kita asingkan di situ umpamanya homeopati dan Islam satu bab. Kita cerita, kita terpaksa gali banyak bahan-bahan lain. Sebab itu saya bawa masuk banyak petikan-petikan yang disaran oleh Profesor Muhammad Nur Nordin dan Profesor Muhammad Yaakob. Kita masuk di situ untuk menjadikan dia satu bab khusus homeopati dan Islam.
Tapi Dr. Burhanuddin ada menghubungkannya ayat-ayat Al-Quran dalam urusan dia menceritakan bab-bab dalam homeopati. Itu kita kena bedah balik dan cuba letakkan dia di tempat yang bersesuaian dalam penceritaan mengenali sistem perubatan homeopati. So, saya ingat buku ini akan menarik dilihat dari sisi yang lain yang berbeza daripada apa yang kita selalu bentangkan di dalam buku pengenalan kepada perubatan homeopati. Okey, saya mungkinlah inilah masa untuk kita gali kembali dan kita buat persembahan semula secara lebih tuntas dan lebih padat daripada olahan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. So, itulah perkongsian saya pada pagi ini. Idea untuk sebuah buku melihat dari perspektif yang lain. Tidak dari sejarah yang panjang, tidak daripada tokoh yang kita nak ceritakan, kemudian tokoh begitu, tokoh ini semua berterusan begitu kesinambungan dalam satu sejarah. Tapi kita fokus pada seorang individu. Fokus pada Dr. Samuel Hahnemann, fokus pada Dr. Burhanuddin. Ia akan jadi a different story. Sebab cerita-cerita ini banyak. Mungkin Dr. Burhanuddin, homeopatinya tak banyak sangat bahan yang kita boleh rujuk. Tapi Dr. Samuel Hahnemann banyak bahan yang kita boleh rujuk, yang ditulis. Seperti yang ditulis oleh David Little. Kalau cari dalam Google, David Little, banyak tulisan-tulisan dia dimuat naik dalam Homeopati International. Juga ada tulisan-tulisan lain seperti Hale dan juga daripada sahabat-sahabat Dr. Hahnemann juga banyak di dalam internet. Boleh sama-sama kita cari dan korek balik untuk kita lihat apakah yang dinyatakan oleh Dr. Hahnemann dalam sejarah dia memperkenalkan homeopati. Okay, last point. Pernah tak kita dengar bahawa Dr. Hahnemann pernah berusaha untuk standardize? Sebab ini kepada awam ni, saya cerita kepada orang mengikuti kuliah biasanya. Pernah tak kita dengar Dr. Hahnemann menyelaraskan satu potensi khusus untuk digunakan oleh pengamal? Potensi berapa? Ada beberapa potensi yang gemar digunakan oleh Dr. Samuel Hahnemann dalam rawatannya. Tapi pada satu masa dia telah menyelaraskannya kepada potensi 30. Beliau cuba menerangkan, kalau nak rawat pesakit, gunakan potensi 30. So, itu satu penyelarasan. Sebenarnya ia memudahkan. Tetapi di masa Dr. Hahnemann cuba memperkenalkannya, antara 1810 hingga 1830 dalam 20 tahun itu. Sekali dia cuba untuk menyelaraskannya, kita dapati ia mendapat tentangan. Ia mendapat tentangan daripada pengikut-pengikut beliau. Ada pengikut beliau nakkan menggunakan potensi-potensi rendah. Mungkin 6 boleh guna, 12 boleh guna, 3 boleh guna, Q potensi pun boleh guna. Tapi ada sekumpulan, khususnya homeopat daripada Amerika seperti James Tyler Kent dan pengikutnya yang ramai itu, dia nak potensi 200, dia nak potensi 1M, potensi yang lebih tinggi. Itu masa Hahnemann. Kita belum cerita mengenai 50 milisimal potensi lagi yang kemudian itu sudah berlaku. Tetapi maknanya kita sebagai pengamal mengambil pengajaran. Jika kita nak gunakan potensi 30 sahaja, maknanya tidak ada masalah. Sebab pernah idea itu dibawa oleh Dr. Hahnemann. Cuma kemudian tu berlaku perkembangan lagi selepas itu. Makna idea itu boleh dipakai dan kita boleh buat testing kepada pesakit ataupun ahli keluarga kita
berkesan tak remedi ini pada potensi 30? Remedi ini yang lain ni potensi 30 juga. Kesan tak? Kita boleh buat studi. Sebenarnya kita ni sebagai pengamal, kita juga harus bertindak sebagai saintis. Dr. Hahnemann dia seorang saintis. Dia buat ujian-ujian, okey, potensi 30 guna begini, potensi ni guna begini. Bila nak mengurangkan agravasi, bagaimana dia memperhaluskan lagi kandungan bahan asal itu di dalam dilution homeopati sehingga mencapai kepada 50 milisiemol potensi. Sebab dia ada matlamat. Matlamat dia ialah untuk mengurangkan agravasi. Itu yang membawa kepada 50 milisiemol potensi. Dan 50 milisiemol potensi ini dalam buku-buku yang kita tulis hanya ada dalam satu buku saja kita perkenalkan, iaitu buku Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. So, siapa yang membaca bahagian material medika atau bahagian farmasi sedikit di situ, kita cerita mengenai 50 milisiemol potensi. Tak ramai orang guna. Pengamal-pengamal ramai guna, dia boleh buat sendiri, buat bancuan sendiri. Dan itu kita boleh belajar di situ. Sebenarnya kita juga boleh jadi seolah-olah saintis juga dalam menghasilkan kesan-kesan kepada pesakit, khususnya kaum keluarga kita lah. Dengan memberi satu potensi yang berbeza daripada yang kita beri sebelumnya. Kita jadi seperti Dr. Hahnemann juga. Banyak sebenarnya yang kita boleh belajar daripada sejarah Dr. Hahnemann. So, itu saja daripada saya untuk pagi ini. Saja kongsi untuk kita meningkatkan ilmu berkaitan dengan ilmu perubatan homeopati. Assalamualaikum. Esok insya-Allah esok kita rare remedies esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.